Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurudiana binti Nur Azman, nombor matrik I20104609. Okey, secara ringkasnya hari ini saya akan ceritakan ataupun saya akan sharekan apa jawapan saya untuk midterm replacement task, which is regarding on our session dengan Encik Fazul, iaitu anak murid kepada Prof Zatul. Okey, yang pertama soalannya adalah cabaran dan evolusi yang boleh dikaitkan dengan pengurusan pasaran wang di institusi kewangan di Malaysia. Okey, baiklah. Okey, kalau ikutkan waktu sesi yang pada 12.5 kalau tak salah saya, Encik Fazil ni dah share banyak benda lah. Antaranya is dia punya pengalaman kan. Bila dia start kerja, macam mana dia boleh masuk dalam orang kata institusi perbankan dekat Malaysia ni, macam mana dia boleh bekerja sebagai seorang pegawai bank, and then apa realiti dalam institusi perbankan dekat Malaysia ni. Okey, jadi berkenaan dengan soalan yang pertama ni, mulanya Encik Fazil mula dengan ceritakan pengalaman beliau sepanjang bekerja di institusi perbankan. Kemudian dia pun start masuk bahagian cabaran dan evolusi yang sistem perbankan hadapi dan evolusi yang sistem perbankan telah pembuat. Okey. Kita pergi kepada cabaran terlebih dahulu. Cabarannya adalah cabaran yang dihadapi oleh mereka ni adalah cabaran menghadapi perubahan dalam sistem terkini pasaran wang yang digunakan pakai oleh bank di Malaysia. Okey, sebab apa? Sebab bila mana perubahan-perubahan ini berlaku, mereka kena pastikan mereka ni sentiasa up to date dengan sistem yang baru, new system, new changing. Diorang kena sentiasa up to date dan orang kata ialah kena adapt lah dengan perubahan yang berlaku tu. Jadi itulah cabaran yang pertama. Sebab apa? Macam Encik Fazlul share, perubahan yang berlaku sebenarnya adalah dalam sistem pembayaran ataupun payment sistem operator lah di Malaysia ni. Jadi yang kedua adalah bila mana berubahnya sistem pembayaran di Malaysia ni, mereka perlu pergi kepada latihan-latihan, diorang kena pergi training, diorang ada online training lah, virtual lah, apa benda semua tu, diorang kena pergi. Sebab apa? Sebab nak make sure mestilah diorang sebagai pegawai bank kena make sure yang diorang sendiri tahu apa benda sistem yang diorang buat ni. Kalau tak malu, bukanlah kata malu, kalau tak macam mana diorang nak guide pelanggan. Okay. And then, okay. Seterusnya, pihak bank juga perlu pastikan yang perubahan diorang ini mengikut peredaran zaman, perkembangan teknologi terkini dan juga sesuai dengan kehendak dan keperluan pengguna. Okay, seterusnya, perubahan yang mereka hadapi ini adalah akibat daripada perkembangan teknologi lah. Bila mana teknologi berkembang, maka sistem ni pun perlu berkembang selari dengan perkembangan teknologi supaya tak adalah orang kata kita lapuk di zaman macam gitulah. Orang kata old school kan, macam tak up to date kan, macam tu kan. Sebab apa? Sebab kita sekarang zaman yang mudah. Semua benda kita boleh akses dengan hujung jari sahaja. Jadi bila mana sistem tu masih orang kata old system, tak up to date. So obviously customer akan cari bank yang dah update, yang dah up to date kan. Minta maaf lah, timer saya bunyi sebab saya set untuk 3 minit. Saya rasa saya terlebih masa. Okey, jadi sebab itulah diorang kena make sure diorang ni kena up to date juga. Sebab kalau tak nanti customer akan lari lah. Customer akan cari mana-mana bank yang mudahkan diorang. Okey, seterusnya untuk evolusi pula, basically point paling penting adalah Encik Fazul share yang dulu kita punya sistem pembayaran ni payment system mostly manual. Maknanya kita nak buat transfer duit, kita kena pergi bank, kena isi borang sekian-sekian, kena tunggu nombor kat kaunter, bla 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 bla. Tapi sekarang kita pakai sistem auto, which is semua kita boleh access by phone sahaja. Maknanya semua online, kita boleh buat instant transfer. Contohnya ada banyak sekarang, ada banyak sistem dalam IMB Clicks. Kita ada Duit Now, kita ada IBFT, kita ada instant transfer, kita ada rentas dan macam-macam lagi. Dan sekarang pula kita ada wujudnya zaman ataupun kaedah cashless, which is kita nak pergi beli barang kan, kita boleh bayar pakai Touch in Go e-wallet hanya dengan QR code, hanya kita scan sahaja, tak perlu bawa cash, no more cash. So itulah realiti zaman sekarang yang Encik Fazil ceritakan kepada kami. Dan mereka ni ialah perlu pastikan inilah susahnya mereka nak adapt dengan evolution sekarang, dengan challenges sekarang. Dan evolution inilah pelan-pelan diorang up to date dalam sistem perbankan. Dan kalau kita tengok sekarang, benda paling mudah sekali kita boleh dapat adalah dulu kita nak bayar pakai credit card ataupun debit card, kita kena masukkan nombor PIN setiap kali kita nak bayar. Tapi sekarang hanya wave sahaja dah boleh detect. It is so easy. Okay, so kita akan pergi kepada soalan kedua. Saya rasa dah lebih 3 minit macam tu kan? Tak apa, sebab limit 5 minit. Okay.
Soalan kedua pula adalah kesan kenaikan kadar dasar semalaman OPR terhadap pasaran wang di Malaysia. Okay, saya ingat lagi tahu waktu yang sesi tu, Cik Fazil tanya, okey, cuba korang teka, korang ambil tahu tak sekarang isu apa yang hangat sangat diperkatakan. Jadi ramai-ramailah kami ni menjawab sekarang isu OPR ni Cik Fazil. Dan betul, memang of course time tu memang sangat-sangat hangat sebab kadar kenaikan OPR baru saja diumumkan oleh BNM pada 11 Mei 2022 dan hari yang kami bersesi dengan Cik Fazil tu pula 12 Mei. Jadi sangatlah orang kata fresh lagi lah, orang kata fresh from oven lagi isu tu. Orang pun masih macam ramai-ramailah orang-orang yang pakar dalam financial ni kan. Orang ni cakap baik bagusnya OPR ni dinaikkan, orang ni kata tak bagus dan sebagainya kan. Tapi saya ingat juga Encik Fazul tanya kami, pendapat kami sendiri, bagus ataupun tidak OPR ni dinaikkan. Dan ada dua sahabat kami dalam kelas, Adil dan juga Putri, diorang jawab, bila mana OPR ni dinaikkan, orang kata kesan dia apa, sebagai customer yang buat financing, yang buat loan, kita kena bayar interest lah yang lagi tinggi. Okay, itulah yang major, orang kata kesan apa orang kata, kesan terbesar lah, kesan terbesar yang semua orang boleh nampak, like everyone mesti semua orang macam cakap OPR naik, interest macam itulah. Okay, tapi menurut Encik Fazlul sebenarnya OPR ni, okay lah, Encik Fazlul share lah OPR ni apa. OPR ni adalah kadar yang ditetapkan oleh BNM ke atas pinjaman dana pada seluruh bank di Malaysia. Kadar OPR ni pula Encik Fazlul share, dia adalah untuk menstabilkan semula kadar diskaun yang bank telah memberi pada pelanggan. Kalau kita ingat, semula kita refresh balik zaman-zaman COVID 2 tahun lepas, BNM umumkan kita diskaun itu ini, apa istilah dia saya tak ingat. Ada istilah dia. Bank bagi apa, moratorium. Yes, moratorium. Moratorium kan, sekian-sekian, semua orang pun alhamdulillah bla 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 kan. Tapi sekarang OPR dah dinaikkan, maka kena bayar seperti biasa, mengikut kadar seperti biasa. Okay, Cik Fazul pun share kadar OPR ni naik sebenarnya bagus untuk pastikan keuntungan dapat dikutip dengan betul. Sebab apa? Bila keuntungan ataupun profit tak dikutip dengan betul, maka akan berlakunya penindasan. Seterusnya, kadar OPR ni dinaikkan sebab apa? Saya ingat sampai hari ini Cik Fazul share, kadar OPR ni dinaikkan sebab apa? Nak menunjukkan kepada orang luar negara ataupun kepada negara-negara luar bahawa ekonomi di Malaysia tengah slowly upgrade. Maknanya kita sedang perlahan-lahan orang kata apa, semakin pulih ayat dia. Kita macam slowly recover. Sebab waktu COVID sangat-sangat down, sekarang kita tengah proses slowly recover. Jadi dalam masa sama dia membuka peluang kepada pelabur-pelabur di luar negara, di dalam negara untuk orang kata melabur semula dalam negara kita. Okey. Dan satu lagi, bila mana kadar OPR dinaikkan, maka nilai mata wang ringgit Malaysia kita juga akan lebih kuat dan bertambah baik. Nilai ringgit Malaysia kita ini pentinglah sebab currency kan, negara-negara luar akan tengok. Okey. Dan pergi kepada kesan baik kepada bank pula bila mana OPR dinaikkan. Kesan baik dia adalah bank dia dapat penuhi obligation diorang untuk pay kepada diorang punya customer. Sebab apa? Bila kadar OPR diturunkan, customer yang buat financing, customer yang buat loan, whatever semua ni, dia pun tak bayar interest rate. Okey, tak ada interest rate. Jadi tak dapatlah bank tu duit. Bila mana tak dapat bank tak dapat duit, maka orang kata bank tak dapat nak penuhi kewajipan diorang untuk bayar kepada penyimpan ataupun orang kata depositor ataupun inilah pembuat simpanan ataupun pembuat pinjaman bank tersebut. Macam itulah. Tapi bila meningkatnya kadar OPR, orang dah bayar interest, bank dah dapat duit, maka bank boleh bayarlah deposit mereka semula. Okey, untuk pelanggan pula, dari segi bayaran untuk pinjaman atau pembiayaan yang menggunakan floating rate, maka kadar interest mereka akan naik mengikut kepada kadar OPR sebab dah berbunyi dah alarm saya. Sebab floating rate berbeza dengan fixed rate. Okay, fixed rate tak affected lah sebab fixed rate is kata fixed kan, dia tak terkesan lah. Okay, jadi itu sahaja untuk video yang saya nak explainkan hari ini. Okay, sekian, terima kasih.